sebagaimana yang sering kita sambut, iaitu Isra dan Mi'raj, suatu peristiwa yang besar yang berlaku kepada diri Nabi SAW. Satu peristiwa yang merupakan mukjizat. Mukjizat ini makna perkara yang khariqul adat ataupun luar daripada pemikiran manusia, sebahagian yang berlaku itu, dan tidak berlaku kepada manusia ataupun makhluk yang lain selain daripada mukjizat itu dikurniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu apa pengajaran yang besar yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan daripada bumi Mekah ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa terus hanya ke Sidratul Muntaha, sehinggalah berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima kefarduan ibadah salat. Jadi antara perkara yang utama yang sangat besar yang berlaku dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, iaitu penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala oleh Nabi SAW sendiri tentang kefarduan salat 5 waktu. Di samping peristiwa-peristiwa lain besar ataupun banyak yang berlaku. Dan dalam ibadah salat ini, maka apa yang telah Nabi terima itu adalah merupakan suatu perkara yang sangat-sangat utama di dalam agama Islami, untuk kita pastikan ianya kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Sebab as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Jadi salat itu merupakan tiang agama. Jadi tiang agama ini sesuatu yang tidak boleh maknanya kita abaikan sama sekali. Kerana apa? Nabi sebut as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang mendirikannya maka dia telah mendirikan agama, agamanya dalam dirinya, dan siapa yang meninggalkannya maka dia telah meruntuhkan agamanya. Jadi hadis ini biasa kita dengar, biasa kita baca, namun sebagai peringatan bersama maka sudah pasti kita akan ambil perhatian terhadap hadis yang berkait dengan salat itu tiang agama. Sebagaimana bangunan-bangunan yang dibina mesti ada tiang-tiang yang mengukuhkan bangunan tersebut. Dan kalau disebut juga iaitu adanya tiang seri kepada setiap bangunan itu, maka apabila tiada tiang maka runtuhlah bangunan yang dibina, ataupun memang tidak dapat bergantung ataupun akan mudah untuk runtuh apabila tiada tiang. Jadi di sini menunjukkan salat itu adalah yang paling utama di antara ibadah-ibadah. Tidak sempurna salat, maknanya wa man tarakaha, kata Nabi, apabila ditinggalkan salat faqad hadamaddin, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Jadi amalan-amalan lain yang kita buat dalam seharian ini, banyak amalan baik yang kita buat. Selain daripada salat ini, banyak kita lakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Tetapi kebaikan ataupun amal ibadat yang tidak disertai dengan ibadah salat yang sebaiknya, maka ibadah itu dikira ibadah yang tidak ada tempat untuk bergantung dengannya. Maknanya mungkin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ia dikira sebagai amalan yang tidak membawa apa-apa makna kepada diri seseorang apabila solat itu diabaikan, apabila solat itu ditinggalkan. Jadi tempat bergantungnya amalan-amalan yang lain, amalan sedekah, amalan kita berpuasa, dan apa sajalah yang disebut sebagai amalan, dan kita membaca Al-Quran, berzikir, semua sekali itu, maka perkara itu tidak membawa apa-apa makna, ataupun mungkin boleh disebutkan sia-sia sahaja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
apabila solat itu tidak jaga. Sebab itulah solat ini diterima sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, nak menunjukkan bahawa solat itu amat penting. Dan begitu juga suatu ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri yang disebutkan dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladziina hum fi salatihim sahun. Dalam ayat itu yang biasa kita baca juga, fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang yang solat. Jadi orang yang solat pun dalam ayat ini Allah sebut boleh kecelakaan. Boleh, maknanya kalau orang tua sebut neraka wail lah bagi orang yang solat. Macam mana pula solat pun boleh kecelakaan? Maknanya di sini dia dah kaitkan dengan iaitu alladzina hum fi salatihim sahun, yang mana mereka di dalam solat mereka ni mereka lalai. Lalai maknanya lalai, tidak mengambil berat tentang solat, acuh tak acuh dengan ibadah solat, dan mereka abaikan kebanyakan apa yang berkait dengan solat. Itu disebut sebagai sahun, orang yang lalai dengan solat mereka. Alladzina hum yura'un, dan mereka itu nak menunjuk-nunjuk ataupun riak di dalam ibadah mereka. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Itu yang ada dalam surah itu, suatu ancaman daripada Allah. Bagi orang yang solat pun ada ancaman, apatah lagi yang tidak solat, apatah lagi yang betul-betul meninggalkan solat, maka itu sesuatu yang menjadi ancaman yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengharapkan, kita doakan diri kita, ahli keluarga kita, jiran tetangga kita, semualah kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat di luar sana, maka ambil beratlah tentang ibadah solat ini, kerana ia amat penting dalam kehidupan seorang mukmin. Kerana tiada solat, maka dianggap tiada amalan-amalan yang lain yang dapat bergantung untuk membawa bekal bertemu dengan Allah Subhanahu